anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Nur Syazwani. Safi Syam, hari ini kita ada satu topik yang sangat dekat dengan masyarakat umum, iaitu masalah berkaitan dengan sistem penghadaman, khususnya gastrik dan GERD. Dan ramai antara kita yang sering mengadu gastrik apabila mengalami sakit perut ataupun pedih ulu hati. Tetapi adakah ianya benar-benar gastrik atau sebenarnya GERD? Apakah sebenarnya perbezaan antara kedua-dua keadaan ini dan apakah simptom-simptom yang perlu diberi perhatian, faktor risiko serta rawatan dan juga langkah pencegahan yang boleh diambil ataupun dilakukan lebih awal. Dan untuk bercakap berkenaan dengan perkara ini, bersama dengan saya di studio ketika ini adalah Dr. Muhammad Firdaus Cik Ani yang merupakan pakar perunding pembedahan minimally invasive dan bariatric UITM Private Specialist Center UPSC. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Assalamualaikum. Terima kasih Wani jemput saya ke sini. Okey Doktor, secara awalnya mungkin Doktor boleh menjelaskan perbezaannya terlebih dahululah. Sebab mungkin antara mitos ataupun fahaman orang ramai di luar sana adalah gastrik GERD adalah GERD. Ia tiada kaitan atau mungkin ada yang mengaitkan gastrik. Kalau ada gastrik mesti ada GERD. Adakah itu betul ataupun tak Doktor? Alright. Untuk permulaan, biar saya explain dulu apa itu gastrik. Gastrik ni dari segi istilah perubatan dipanggil gastritis. Gastritis adalah keradangan permukaan dalam perut. Ia boleh berlaku atas banyak faktor, antaranya pemakanan, gaya hidup dan sebagainya. Gastrik ni dia adalah satu spektrum sebenarnya. Spektrum di mana di peringkat yang very mild, yang di peringkat permulaan ia hanyalah sekadar keradangan di permukaan. Dan bila mana keadaan itu menjadi lebih teruk, dia boleh menyebabkan ulcer. Dan dalam keadaan yang sangat ekstrim, dia boleh menyebabkan ulcer itu pecah dan menyebabkan perut itu bocor. GERD pula dari segi istilahnya adalah gastroesophageal reflux disease. Okey, bila kata GERD ni, dia adalah bila mana asid perut naik ke ulu hati, masuk ke dalam esophagus dan menyebabkan keradangan. GERD ni dia lebih kepada keradangan di pangkal esophagus. Dekat hujung esophagus tu, junction di antara esophagus dan perut. Okey. Untuk makluman semua, reflux ni untuk semua orang adalah normal. Semua orang akan menghadapi reflux sedikit sebanyak. Tetapi bukan semua orang yang ada reflux itu mengalami symptoms. Dari istilah perubatan, GERD ni adalah bila mana asid itu naik ke dalam esophagus dan dia menyebabkan symptoms, itu yang kita panggil GERD. So, bila mana saya kata GERD itu berlaku pada semua orang, reflux itu berlaku pada semua orang, sendawa adalah salah satu spektrum GERD. Okey, GERD itu adalah bila konten perut naik ke atas, itu adalah reflux. Dan bila ada symptoms, baru kita klasifikasi sebagai GERD. Okey. So maksudnya kedua-dua saya kira sakit ini ada melibatkan perut tapi lokasi dan juga puncanya berbeza. Betul. Okey. So kita nak faham, maksudnya kita kena faham satu-satu dululah Doktor. So untuk gastrik, apakah punca dan apakah simptom-simptom yang paling awal kita boleh detect? Untuk simptom di antara GERD, gastritis dengan GERD ni, kebanyakan masa simptom dia hampir sama, hampir serupa. Sakitnya adalah di ulu hati. Kenapa? Sebab dari segi tumbesaran kita semasa kita bayi dalam kandungan dan sebagainya, punca saraf itu, foregut ataupun pangkal saluran makanan, nerve root dia adalah sama. So yang asas tempat sambungan saraf adalah sama. So apa-apa penyakit yang disebabkan oleh kita panggil upper gastrointestinal, esophagus, perut, sometimes pun dia empedu, sakit dia akan tertumpu pada pangkal pada ulu hati. Okey, bila mana kita kata pasal gastrik ni asbab kenapa gastrik tu berlaku kebanyakan masa adalah disebabkan oleh asid berlebihan dalam perut. Bila mana asid berlebihan dalam perut, dia akan menyebabkan hakisan ataupun keradangan pada permukaan perut. Itu akan menyebabkan simptom rasa tidak selesa. Dan bila mana hakisan tu menjadi ulcer, jadi lebih dalam, pesakit akan merasakan sakit yang mencucuk, yang tidak selesa. Sometimes bila makan ubat tertentu, sebagai contohnya dia ambil anti-acid, iaitu ubat kapur tu, Gaviscon, sebagai contohnya, dia akan menetralkan asid, simptom tu akan temporary hilang. GERD pula, sama, punca dia kadang-kadang asid yang berlebihan, tetapi dia ada faktor-faktor lain yang contribute kepada GERD. Sebagai contohnya, apa yang kita makan, gaya hidup kita. Sebab yang selalu dikaitkan dengan GERD ni adalah di mana ulu hati
iaitu sambungan persimpangan esophagus dengan perut itu menjadi longgar. Kenapa dia menjadi longgar? Satu, disebabkan oleh tekanan yang tinggi dalam rongga abdomen. Antaranya makan secara berlebihan, makan makanan yang terlalu berlemak, berminyak, kurangnya aktiviti fizikal, right, dan serta-serta pemakanan yang melambatkan proses clearance kandungan perut itu turun ke bawah. Dan serta penyakit yang tertentu, sebagai contohnya kencing manis, yang mana dia akan menyerang saraf-saraf kecil ni yang menyebabkan makanan tu lambat turun ke bawah. So bila makanan tu lambat turun ke bawah, tekanan tinggi dalam rongga perut, dia susah nak turun, dia akan naik ke atas. Dan bila dia naik ke atas, simptom akan mula muncul. Bila simptom tu mula muncul, yang dia kemungkinan besar adalah disebabkan oleh hakisan asid pada hujung esophagus. Esophagus kita tak dicipta untuk bertahan dengan asid. So bila mana ada asid naik ke atas, confirm akan menyebabkan hakisan dan itu akan menyebabkan ketidakselesaan. Itulah yang dipanggil sebagai acid reflux juga, doktor. Acid reflux, yes. Cuba kita nak faham terlebih dahulu, mungkin melihat kepada selepas ini apakah simptom-simptom yang paling ketara. Cuma kita nak faham apakah perbezaan yang paling jelas untuk membezakan apakah itu gastrik dan juga GERD. Okey. Bila mana kita sebut pasal gastrik ataupun gastritis, dia adalah kerangan di perut sahaja, dia tidak melibatkan kawasan lain. So simptomnya hanya tertumpu pedih di ulu hati yang mencucuk, dan hanya akan jadi lebih teruk bila mana berlaku ulcer yang menyebabkan kebocoran. Berbeza dengan reflux. Reflux, asid bila dia naik ke atas, dia dah tak ada junction, dah tak ada valve, tak ada apa-apa yang nak menghalang asid itu daripada naik ke atas. So bila asid dah mula naik ke atas, di bawah dia akan menyebabkan keradangan ke esophagus, dia akan menyebabkan panas-panas pedih ulu hati yang membakar. Kan kita selalu tengok iklan macam-macam sekarang ni, ubat pedih panas ulu hati dan sebagainya, itu lebih kepada reflux. Bila mana asid tu naik lagi ke atas, setengah-setengah orang dia boleh menyebabkan anxiety. Kenapa? Selaput jantung dia bersentuhan dengan selaput yang cover esophagus. So bila mana kawasan itu meradang, dia akan boleh menyebabkan stimulation dekat salut jantung tu. Bila dia stimulate, jantung akan jadi laju, dia akan mudah jadi anxiety, dia cepat panik dan sebagainya. Dan bila mana asid tu naik lagi atas sampai ke pangkal tekak, kan, setengah orang bila dia ada reflux ni, awal pagi dia akan rasa masam-masam tekak, rasa pahit, payau dan sebagainya. Dia selalu kena masalah sakit tonsil. Dia boleh menyebabkan URTI yang kerap. Orang yang ada asma akan jadi lagi teruk. Orang yang ada migraine, bila asid tu naik ke atas, kat belakang pangkal leher tu, dia boleh menyebabkan sakit kepala yang teruk. Dan dalam keadaan tertentu, kita panggil microaspiration. Microaspiration ni bila asid dah naik ke atas, kita bernafas, asid tu masuk ke dalam paru-paru. Long term, paru-paru akan jadi keras, dia akan berparut. Kita panggil fibrosis. Kita nak faham apakah punca dan juga penyebab-penyebab. Satu ialah seperti yang doktor katakan tadi, gaya hidup, cara pemakanan dan sebagainya. Namun apakah faktor terutamanya dalam kalangan rakyat Malaysia yang biasanya kerap dilakukan tapi sebenarnya salah, dan itu adalah antara penyebab-penyebab utama berlakunya gastrik dan juga GERD lah yang paling common sekali, doktor. Saya nak mula dengan GERD dulu, sebab GERD ni almost 90%, almost 100% adalah lifestyle problem. Kenapa saya kata lifestyle problem? Sekarang ni kebanyakan daripada kita jarang melakukan aktiviti fizikal. Even kalau those yang berada di bandar-bandar besar seperti contoh Kuala Lumpur, kita pergi dan balik kerja, kita keluar awal, balik lambat, tak ada masa untuk nak bersenam. So bila mana kita kurang melakukan aktiviti fizikal, kita harus ingat esophagus dia menyambung mulut ke perut. Dia akan menembusi satu muscle yang dinamakan diaphragm. Muscle kalau kita tak guna, dia akan mengecut. Bila dia mengecut, rongga tempat esophagus itu turun nak bertubuh dengan perut kita akan jadi longgar. Bila dia longgar, injap tu dia tak boleh berfungsi dengan baik. Bila tak berfungsi dengan baik, tekanan yang lebih sikit ataupun bila kita makan lebih sikit sekalipun, bila pressure tu dah tinggi, dia akan naik ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya katakan lifestyle problem adalah disebabkan rakyat Malaysia sekarang adalah antara warga negara yang paling obese di dunia. Bila kita kata obese, kebanyakan lemak tu dia berkumpul dalam rongga abdomen. Bila dia berkumpul dalam rongga abdomen, pressure tu akan jadi tinggi secara tak langsung. Bila pressure tu tinggi, dia makan banyak sikit, dia akan tekan, dia akan naik atas balik. So itu antara faktor-faktor dia lah. Basically pemakanan, kalau kita makan makanan yang terlalu berlemak, makanan tu lambat untuk dihadam. So bila dia lambat untuk dihadam, dia lambat untuk nak clear. Dan seterusnya adalah apa yang kita makan jugalah. Kadang-kadang kita banyak
kafein yang berlebihan, kadang kita suka makan yang terlalu pedas. Pedas ni sometimes is a bit controversial. Ada orang kata pedas ni dia tak menyebabkan gastric ataupun reflux. Tapi scientifically, pedas ni dia ada satu komponen chemical kita panggil capsicum, capsaicin. Dia akan menyebabkan asid tu dirembeskan lebih banyak. Dan orang yang sensitif pada pedas ni, dia makan pedas, asid tu akan dirembeskan secara berlebihan dan menyebabkan keradangan. Dan seterusnya, bila asid banyak dalam perut, dia meradang dekat perut, dia boleh menyebabkan ulcer dan gastritis tu. Dan bila dia banyak dekat perut tu lambat nak clear kan, dia akan naik ke atas menyebabkan reflux. So sebenarnya dia saling berkait, sama tapi tidak serupa. Okey, itu antara faktor-faktornya lah. Banyak lagi sebenarnya kita nak tanyakan kepada doktor, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Daulat Tuanku. Baik, betul, kembali dalam Awani Pagi. Hari ini kita membawakan satu topik yang begitu dekat dengan masyarakat berkaitan dengan sistem penghadaman, iaitu gastritis dan juga GERD. Apakah perbezaan antara kedua-dua ini? Dan bercakap lanjut, kita bersama dengan Dr. Muhammad Firdaus Cik Ani, yang merupakan pakar perunding pembedahan am, minimally invasive dan bariatrik UITM Private Specialist Center UPSC. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kami. Melihat kepada faktor-faktor yang telah pun doktor perjelaskan tadi. Satu lagi yang kita nak faham adalah apakah perbezaan simptom yang paling ketara. Ada yang menyatakan gastrik ini hanya akan menyebabkan sakit perut. Tapi kalau GERD, seperti yang doktor katakan, ada rasa anxiety sedikit. Tapi tak semua orang akan merasakan simptom yang sama. Tetapi apakah simptom yang paling ketara yang dirasakan, okay, this is the time to get a proper medication untuk menyelesaikan isu-isu tersebut, doktor? Okey, macam yang kita telah bincangkan tadi, bila kata masalah dengan gastrik ni, dia adalah keradangan di perut. So, simptom dia tertumpu kepada situ saja. Bila mana reflux dan naik ke atas, dia akan menyebabkan kita panggil extra esophageal manifestation lah, yang mana dia mengganggu sistem-sistem lain. Antaranya pernafasan, so-called jantung jadi laju, selalu sakit tekak dan sebagainya. Bila mana simptom reflux ni dia naik ke atas, antara perbezaan yang paling ketara adalah dia akan menyebabkan rasa panas atau keadaan membakar di ulu hati. Di mana gastrik semata-mata selalunya tak ada simptom-simptom tersebut. Ada satu lagi penyakit yang hampir sama di antara gastrik, reflux, which is sakit dekat ulu hati juga, which is batu dalam empedu, which is cholecystitis. Kenapa saya kata macam tu? Ingat tak awal tadi saya cakap penyakit di bahagian awal usus sistem pencernaan kita, semua saraf itu tertumpu pada ulu hati. So kadang-kadang bila macam mana kita nak membezakan benda ni, sometimes kita tengok bila simptom tu menjadi lebih ketara. Adakah selepas makan, sebelum makan? Kalau sebelum makan ni basically perut kosong, asid banyak, dia akan menyebabkan keradangan dekat pembekuan perut. Itu lebih kepada symptoms gastritis. Bila mana dia lepas makan, okey, simptom dia rasa pedih-pedih ulu hati, rasa makanan naik ke atas balik, masa-masa belakang tekak, itu lebih kepada masalah reflux. Itu adalah antara simptom yang paling ketara. Dan bilakah adakah pada satu tahap yang seseorang individu itu mengalami sakit yang cukup kronik baru boleh mendapatkan rawatan, atau sebenarnya dia bermula daripada rasa sakit kecil-kecil? Kadang-kadang macam gastrik, ada yang menyifatkan okey, sakit perut macam biasa tapi lepas makan dia reda. Tapi ada juga yang menyatakan okey, sakit perut tapi dah makan tapi masih lagi rasa sakit sehingga kan mungkin menyebabkan sesak dada. Sesak dada itu adalah disebabkan oleh ulu hati sebenarnya kan. Jadi pada tahap manakah yang sepatutnya seseorang individu yang sudah mengalami simptom-simptom seperti yang doktor jelaskan itu perlu mendapatkan rawatan? Okey, bila mana sesak dada tu, saya nak kena betulkan persepsi sikit. Dia tak semestinya daripada ulu hati. Ada masa dan ketika kalau dia ada risiko untuk dia mendapat masalah serangan jantung dan sebagainya,
kena dapatkan rawatan segera. Okey. Sebab kita kadang-kadang susah nak bezakan antara sakit jantung dan sakit yang disebabkan oleh saluran pencernaan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila mana dia sakit tu dah kerap dan setiap kali dia pergi ke klinik, rawatan dia sama dan tak ada progres. Maksudnya terapi dia statik dekat situ. Simptom dia berterusan. Elok kita nasihatkan untuk dapatkan rawatan yang lebih lanjut di mana kita boleh lakukan pemeriksaan seterusnya untuk mengenal pasti apa punca masalah dia. Yang ketiga, kita kena tengok dari segi risk factor dia. Setengah orang, especially yang dah berusia sedikit, sakit lutut, sakit kaki, banyak beli ubat over the counter medication. Maksudnya ubat, pergi dekat farmasi, pergi dekat kedai runcit, beli ada jenis ubat yang tertentu yang kita panggil NSAIDs lah. Yang dalam masa muda ada Ponstan, right? Ubat yang mana bila kita makan, dia akan tahan sakit. Tapi side effect dia akan menyebabkan rembesan perut untuk nak protect, untuk nak melindungi lapisan perut tu daripada gangguan asid tu sendiri menjadi menipis. So, bila dia ambil ubat tu untuk dalam jangka masa yang kronik, dia akan secara tak langsung menyebabkan dia lebih mudah untuk mendapat serangan gastrik. Okay, yang selebihnya basically is lifestyle. Okay. Kalau kita tengok rawatan gastrik dengan GERD ni, GERD especially, punca masalah seperti yang kita bincang tadi, 90% is lifestyle problem. Okay. Jarang sangat-sangat yang kita jumpa masalah gastrik ni disebabkan oleh masalah organik. Ada bukan tak ada. Sindrom yang mana dia ada sejenis isi dalam rongga perut dia yang mana dia merembeskan asid secara berlebihan, tapi jarang-jarang berlaku di Malaysia. Okay, dia lebih kepada lifestyle and awareness sebenarnya. Jaga berat, healthy lifestyle, banyak buat physical activity yang secukupnya. Bukan kita nak suruh jadi atlet negara, tak. Just cukup sekadar untuk kita menjalankan aktiviti yang sihat, enjoy free time dengan keluarga, buat aktiviti, kan sometimes boleh brisk walking, boleh hiking dan sebagainya. Dia lebih kepada lifestyle modification. Ubat di peringkat awal tu yang kita bagi yang nak mengurangkan asid, nak menghilangkan keradangan adalah lebih kepada symptomatic relief, sementara pesakit kita nak adapt to a healthy life. Okay. Dia akan mengurangkan banyak lagi masalah lain sebenarnya. Okey. So maksudnya kalau pada awal kita merasakan ada simptom-simptom, kita belum dapatkan ubat dan mendapatkan rawatan lah daripada doktor yang sepatutnya. Dan pada awal untuk gastrik memang ada ubat. Adakah pada satu tahap gastrik ini boleh bertambah buruk dan sehingga memerlukan mungkin surgery apabila sudah berlakunya ulcer dan sebagainya? Okey. Berbalik kepada spektrum gastritis yang kita mention tadi. Bila mana di peringkat awal, kita dah kenal pasti apa trigger dia, ubat dengan tukar cara pemakanan. Ada setengah macam saya kata tadi, sensitif pada pedas kan. Kalau dia dah tahu dia sensitif pada pedas, janganlah ambil pedas. Janganlah cari dia punya trigger. Akan tetapi ada setengah orang yang basically macam saya cakap tadi, dia ambil ubat tahan sakit tanpa kawal selia. Asid tu dia menghaki sampai menyebabkan usus bocor. Di mana pada peringkat itu, no choice. Kita kena buat surgical intervention, nak cuci. Sebab bila dia bocor, asid dalam perut tu dia masuk ke rongga abdomen. Makanan yang kita makan tu dia masuk rongga abdomen, dia akan menyebabkan keradangan di dalam rongga abdomen. Okay. Berbalik kepada reflux pula, setengah orang, GERD ni, bila mana orang tu ada symptoms, 2/3 daripada pesakit boleh dirawat melalui ubatan dan perubahan gaya hidup. Akan tetapi ada satu spektrum, 1/3 daripada pesakit ni yang mana kita panggil injap masa diaphragm, injap di antara esophagus dengan perut tu dah sangat longgar, di mana lifestyle modification pun dah tak boleh membantu dari segi simptom. That small percentage of patient tu mungkin memerlukan surgery untuk recreate balik injap tersebut. So maksudnya sekiranya mereka mendapatkan rawatan lebih awal, perkara-perkara tersebut yang lebih invasif itu boleh dielakkan lah. Betul. Okey. Itu sedikit sebanyaklah berkaitan dengan mungkin faktor risiko, penyebab dan juga bagaimana bentuk rawatan sebagainya. Sekarang ini doktor, kita nak masuk kepada mungkin segmen yang lebih dekat dengan masyarakat. Apabila kita bercakap berkenaan dengan mitos, adakah ia benar ataupun tidak. Sebagai seorang doktor yang memang menerima terlalu banyak kes-kes berkaitan dengan gastrik dan juga GERD ini, apakah mitos-mitos yang lazimnya masyarakat percaya tapi sebenarnya tak betul langsung pun, doktor?
Okey, antaranya adalah pedas macam saya cakap tadi. Ya. Makan pedas ni pada sesetengah pesakit bila mana perut dia sensitif. Dia boleh menyebabkan secretion acid tu jadi lebih banyak. Dos yang mana perut sensitif boleh menyebabkan gastritis. Tapi tak semua orang macam itu. Dia ada spektrum disease yang mana ada yang mild sampai severe. Itu kita kena tepuk dada tanya selera lah. Walaupun bagaimanapun untuk kita nak blame pedas mata-mata menyebabkan gastrik, banyak benda lain lagi yang perlu kita lakukan. Okay. Yang kedua, ada setengah orang kata bila ada masalah gastrik ni tak boleh berpuasa langsung. Itu selalu kita dengar. Adakah itu satu bentuk alasan atau mitos sahaja, doktor? Okey. Atau berbalik kepada spektrum yang seperti doktor Dia berbalik kepada spektrum yang kita cakap tadi. Kita kena tengok apa asbab yang menyebabkan simptom dia tu wujud in the first place. Sebab setengah orang dia memang sensitif pada benda-benda yang tertentu. Setengah orang gastrik dia tu disebabkan oleh ubatan yang dia ambil tanpa kawal selia. Ada setengah orang dia lebih kepada hypersensitivity yang mana psychologically dia rasa dia ada gastrik. Tapi sebenarnya tidak ada masalah lain. So benda-benda tu kita boleh risk stratify dan kita boleh diagnose melalui ujian-ujian tertentu. Ada kaedah dia. Okey. Itu antara dua mitos paling biasa yang didengar lah. Cuma adakah ini satu mitos ataupun tidak? Kita tanyakan kepada doktor. Okey, selalunya ubat-ubatan yang perlu kita makanlah contohnya kan. Banyak juga preskripsi yang kita dapat adalah dapat makan ubat tersebut selepas makan ataupun contohnya sebelum makan. Dia bergantung kepada jenis ubat lah. Betul. Dan kita difahamkan ada jenis-jenis ubat seperti yang doktor katakan tadi yang kita boleh buy over the counter juga akan menyebabkan acid reflux. Okey, apakah cara pemakanan betul bagi ubat-ubat ini untuk mengurangkan asid yang ada? Mungkin most common yang kita dengar adalah ubat itu dimakan tanpa makanan terlebih dahulu. Jadi penghadaman itu agak buruk. Jadi ia akan menyebabkan acid reflux. Adakah itu mitos ataupun there's the truth behind it? There's a truth behind it. Dia bergantung kepada jenis ubat. Ubat apa yang kita makan sebenarnya. Ada setengah ubat kita makan sebelum makan sebab asid medium yang dalam perut tu diperlukan untuk nak aktifkan ubat tu, baru dia boleh memberi kesan kepada dia boleh diserap dan memberi kesan kepada badan. Ada setengah yang makan selepas makan supaya dia disebarkan melalui makanan untuk dirembeskan melalui ke dalam usus kecil untuk diserap secara perlahan-lahan. So lain ubat, lain kaedah, lain asbab. So kita tak boleh nak pukul rata kata semua ubat kita makan sebelum makan tak ada efek ataupun lepas makan tak ada efek. Tak boleh macam tu. Kita tengok ubat tu untuk apa dan jenis apa. Dan sekiranya berada dalam situasi tersebut, doktor, mungkin ada yang masih lagi tidak memahami kalau ubat itu perlu dimakan sebelum makan ataupun selepas makan sekalipun. Apakah cara yang paling betul lah? Selalunya yang kita nampak ataupun kita baca mungkin makan ubat 30 minit sebelum makan makanan yang lebih berat ataupun makan makanan berat terlebih dahulu 30 minutes after baru makan ubat. Ada tak cara-cara pemakanan ubat yang lebih baik untuk memastikan penghadaman itu lebih baik? Ubat untuk memastikan penghadaman yang lebih baik, yang itu very controversial dan ada banyak sudut pandangan yang berbeza. Tetapi untuk ubat-ubat yang kadang-kadang dari segi recommendation dia suruh makan setengah jam sebelum, itu adalah untuk memberi masa yang secukupnya untuk ubat tu diaktifkan. Berbalik kepada kaedah dan asbab tadilah. Ada yang selepas makan untuk faktor-faktor yang tertentu yang boleh memberikan kelebihan atau kebaikan daripada ubat tu secara maksimum. Okey, satu saya nak tambah dekat sini, ubat gastrik, especially yang selalu diprescribe oleh kebanyakan doktor sangat luar yang dalam kategori proton pump inhibitor. Sebenarnya ubat itu tak elok untuk ambil dalam tempoh yang panjang. Paling-paling seminggu je kan, doktor? Dia ada protokol dia. Kalau kita nak treat reflux atau gastrik, lepas kita bila pesakit datang, kita tengok spektrum dia macam mana, mild, moderate ataupun severe. Kalau dia sekadar simptom yang ringan, kita boleh bagi empirical treatment. Empirical treatment ni maksudnya kita just treat dulu dengan ubat, kita tengok respon macam mana. Selalunya jangka masa dia adalah di antara 4 ke 6 minggu. Okey. So itu bergantung kepada bergantung pada severity. Kalau yang teruk, selalunya kita recommend untuk kita teropong. Kita tengok dekat dalam ada ulcer ke tak, ulcer dia macam mana, dan kita akan restratify based on keadaan dia pada masa dan ketika itu. Again,
dia punya dia ada protokol dia. 4 ke 6 minggu untuk first line, second treatment. Kalau masih simptom dia masih ada juga, then mungkin kita kena buat ujian yang lebih detail, yang lebih teliti, nak kena pasti kenapa. Okay. Doktor, kita tak banyak masa lagi. Cuma mungkin bagi individu lain untuk memahami seseorang individu yang mengalami gastrik ataupun GERD ini, bagi mereka yang tidak pernah menghadapi kesakitan itu tidak akan memahami betapa sakitnya. Tapi cuba kita nak faham dari segi support group itu. Sekarang ni memang dah banyak group ataupun kumpulan yang memberikan nasihat antara satu sama lain lah. Itu memang satu inisiatif yang baik. Cuma kita nak elakkan daripada perkara-perkara yang mitos ini boleh galakkan jangan itu, jangan ini. Sebab ia bergantung kepada badan seseorang individu itu. Betul. Bagaimana support group ni lah, tak kisahlah kawan, keluarga ataupun inisiatif yang dijalankan seperti ini dapat membantu sebenarnya untuk memahami lebih lanjut berkenaan dengan sakit ini. Okey. Pertama sekali, creating awareness ni, memberi kesedaran ni sangat penting. So, kalau kita nak join support group sebegini, kita kena pastikan key opinion giver ataupun siapa yang memberi pandangan dekat situ. Adakah pandangan yang diberi itu wajar, bersesuaian ataupun tidak. Setengah orang yang tak ada background perubatan memberi nasihat perubatan, itu tak kena lah. Andai kata kalau dia nak memberi nasihat dari segi pengalaman dia, sharing of experience, that's fine. Okay. Kesedaran itu sangat penting sebab macam saya cakap tadi, GERD ni dia is more towards a lifestyle thing. Okay. Kalau kita boleh ubah mentaliti, kita boleh memberi kesedaran kepada pesakit-pesakit kita di Malaysia, insya-Allah kita boleh mengawal penyakit ini, dan bila penyakit ini boleh dikawal in terms of pesakit hilang, tak dapat bekerja disebabkan sakit MC dan sebagainya, dapat dikurangkan dan produktiviti negara boleh ditingkatkan. Ya. Okey, dan akhir sekali doktor, mungkin 3 tips utama lah kan, sebab panjang dah kita cerita tadi, cuma secara ringkasnya 3 tips utama yang boleh dikongsikan bagi mereka yang mungkin sedang mengalami atau mereka rasa I think I have all the symptoms, tapi adakah ini masa yang betul untuk dapatkan rawatan ataupun nasihat daripada pakar, doktor? Okey, yang pertama, andai kata ada simptom yang gejala yang ringan, amalkan gaya hidup yang sihat, pemakanan yang seimbang. Pemakanan yang seimbang ni bukan kata macam nasi selunggup, kuah kari, makanan yang berminyak, telur berlemak, semua tu tak betul. Yeah. Kita semua dah diekspos, banyak iklan dekat TV, KKM pun dah banyak buat awareness dari segi diet seimbang Malaysia, suku-suku separuh. Okay. Itu bukan untuk nak kurangkan berat semata-mata. Itu untuk badan kita jadi sihat. Yang kedua, aktiviti fizikal. Untuk badan nak berfungsi secara optimum, kesihatan kardiovaskular itu sangat penting. Yeah. Badan yang sihat boleh berfungsi secara optimum. Kalau ada sakit sikit-sikit ni, badan boleh compensate dan dia boleh heal dengan sendiri. Itu specialnya badan kita. Yang kedua, andai kata ada simptom yang boleh dikatakan moderate, sederhana lah, dah dapat rawatan kat klinik, 2-3 klinik tak ada solusi yang mutlak. Okey, dapatkan rawatan di hospital di mana kita boleh buat skop, dan ada test-test yang ada certain hospital dari GI lab. Okay. Kita boleh buat test macam mana asid naik berapa jauh dan sebagainya, berapa kerap dan sebagainya. Semua tu ada kaedah yang kita boleh target, kita boleh tailor rawatan spesifik. Okay. Kepada pesakit-pesakit tersebut. Dan yang ketiga, bila mana ada simptom yang gejala yang teruk, saya nasihatkan dapatkan rawatan segera, pergi ke hospital untuk dapatkan skop dan untuk dapatkan ujian-ujian seterusnya, sebab GERD untuk tempoh yang sangat lama dia boleh menyebabkan kanser. Itu kena jelas. Okay. Apa-apa keradangan dalam badan untuk tempoh yang lama dia boleh menyebabkan kanser. Dan disebabkan oleh gaya hidup rakyat Malaysia yang sekarang ni, reflux makin banyak, berat badan makin banyak, makin tinggi, gaya hidup yang makin kurang aktif. Obesity is a risk factor untuk kanser. Reflux is a risk factor for cancer. Kalau ada semua ni, dapatkan nasihat oleh doktor-doktor yang berpengalaman dan berkelayakan. Okay. Boleh nak dengar kawan-kawan yang dah melalui daripada support group tu, tapi kena hati-hati. Okay.
Baik, terima kasih Dr. Muhammad Firdaus Syahani, merupakan pakar perunding pembedahan minimally invasive dan bariatric UiTM Private Specialist Center UPSC dalam memberi penjelasan apa itu perbezaan antara gastritis dan juga GERD, dan kita harap perkongsian ini dapat membuka mata orang ramai untuk lebih menjalankan gaya hidup yang lebih sihat, ambil makanan yang lebih berkhasiat lah doktor. Betul. Okey, terima kasih doktor atas perkongsian untuk hari ini. Sekian awal pagi jam ini, saya Syazwani Safran.